Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, salam sayang semua. Semoga hari ini Allah memberkati kita dan memudahkan segala urusan kita dengan berkat Jumaat. Okay. Dan kita bersyukur pada pagi ini ada tetamu yang sangat hebat, yang sangat hebat. Dan kebetulan dia adalah junior saya semasa di LRT dahulu dan sekarang beliau dalam pendidikan banyak sangatlah dia punya pengalaman dan that's why saya menjemput beliau pada pagi ini kan, walaupun kecil tapi kecil-kecil cili padi orangnya. Dengan pengalaman-pengalaman beliau dalam industri pendidikan di Malaysia, saya rasa more than 10 years lah. Kan Zack? Berapa puluh tahun? 20? 27. Akan 27 years memang dahsyat lah dan boleh memberi panduan-panduan kepada parents dan juga anak-anak di luar sana yang result yang tak ada A dengan B. Kita nak fokus yang tak ada A dengan B, yang ada C. So dan yang pastinya yang minat dalam repair teknikal ni, kemahiran ni. So insyaAllah Tuan Kamarul Zaman kita hari ini akan berkongsilah kegirafan dan peluang-peluang yang ada berdasarkan kepada pengalaman beliau. Okey, sebelum kita munculkan orang hebat kita ni, saya nak baca sikit profil Tuan Kamarul Zaman ni. Okey. Dan kalau siapa tengok kat Facebook, dia ada TS kat depan nama dia tu. Nanti saya nak tanya dia, apa TS tu? Kan sebarang-sebarang, tahu tak? Okey. Beliau pernah jadi jurutera pelatih di KESP Penang. Jurutera makmal, jurutera proses, koordinator projek, dan saya nak baca yang pengalaman daripada bidang pendidikan ni lah. Ketua Sekolah Elektronik di IKTBN Sepang, Ketua Penolong Pengarah Kementerian Belia dan Sukan, Pengarah ILP Sandakan, Pengarah ILP Marang, Pengarah Pusat Aktek Kulim, Pengarah ILP KL, Pengarah JMTI, dan yang terkini adalah Pengarah Aktek Jerantut. Nampak tak? Dia punya bidang dia memang dalam bidang skill dan direct dan industri lah. Dan kekuatan dia memang dahsyat lah, managing change punya expert. Dia accessor kepada MQF juga Tuan? Ya. Kita minta Tuan Kamarul Zaman share dengan kita lah. Okay, so munculkan diri. Orang hebat ni, handsome pula tu. Ni Dah handsome dah tua dah ni. Masih berbisa. Okey, semua alhamdulillah. Saya suka ya. Okey. Right, terima kasih terima kasih Puan Ani bagi peluang dekat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua Kak Ani punya follower dalam dia punya session setiap hari, dan juga kepada parent-parent dekat luar sana. Apa khabar semua? Nak kata pagi tak pagi, matahari dah panas dah. Cantik cuaca hari ni. Okey. Saya follow beberapa siri Puan Ani punya live almost every morning lah. Cuma kadang-kadang masuk sekejap itulah kan. So what I've been going through, saya lihat Kak Ani fokus kepada syarat utama nak sambung belajar mesti minat lah. Kan, syarat utama mesti minat. Minat dan passion. Actually kalau sorry lah, saya pergi jalan dulu, nanti saya introduce diri saya lah. Kalau kita lihat dalam masa form 3, masa form 5, anak-anak kita dekat sekolah dia go through satu ujian yang sekolah buat, iaitu ujian psikometrik. So that ujian psikometrik sebenarnya nak menentukan kecenderungan anak-anak kita. Sama ada dia cenderung kepada bakat, which is performing arts, ataupun dia cenderung kepada psikomotor yang menggunakan tangan, ataupun dia cenderung kepada memori, menghafal dan sebagainya. So itu sebenarnya dah menentukan dia punya hala tuju dan juga menentukan anak-anak kita punya pengkhususan.
So that's one part lah. So that's rule number one lah. Maknanya bila Puan Ani buat live, first kali dia cerita tentang minat budak-budak ni atau pelajar pelajar ni mesti ada minat. Yang kedua saya nak tambah rule nombor 2 lah sebagai parents, apa yang kita kena bagi tahu dekat anak kita, do you have a dream? Saya selalu cakap dekat anak-anak saya ataupun anak-anak buah saya, do you have 5 years punya dream? Maknanya 5 tahun ke depan apa cita-cita, apa impian? Because from there kita dah nampak dia ada fokus, dia ada matlamat, dia ada hala tuju. Saya sebenarnya kadang-kadang tak bersetuju, ada setengah-setengah school leaver sekarang ni dia kata I'm going with flow. So going with flow ni macam mana going with flow? Dia nak ikut siapa? Nak ikut persekitaran luar ke? Nak ikut kawan-kawan ke? Nak ikut mak bapak ke? So dia still tak ada fokus to go with flow. So maybe on this part session yang Puan Ani buat ni salah satu cara untuk guide supaya anak-anak ni ada fokus. Tetapi yang paling besar sebenarnya peranan selain daripada guru kaunselor di sekolah adalah peranan parents dekat rumah untuk create the dream supaya dia ada fokus kepada pelajar. Okey, seterusnya untuk masa depan, rules nombor 3, pilih kerjaya yang boleh cari makan. No point you cari kerjaya tapi susah cari makan. Ada I punya anak buah last 2 weeks kot, dia ada call saya. Dia kata, Pak Long, saya nak jadi jurugambar boleh tak? So saya challenge balik. Jurugambar tu memang satu kerjaya, tapi are you sure you boleh cari makan? Kalau you mengharapkan nak jadi wedding punya fotografer, sekarang ni orang pakai kamera, handphone kamera je. Kan dah boleh buat video, boleh buat editing lah. So susah nak cari makan tu. Unless kalau you nak go for professional camera, you kena start lah daripada awal lagi, daripada form 1 lagi, dah kena main kamera. Ada few angle yang cantik, dah ada you punya foto album yang cantik. Jadi tu susah juga tu nak cari makan tu. Because dalam kita berkerjaya atau mencari kerja nanti, salah satu mungkin kita kerja dengan orang, maka kita makan gaji. Yang kedua, kita kerja sendiri, biar become entrepreneurs. Tetapi sebenarnya Rasulullah sebenarnya menggalakkan kita, kalau lagi bagus kita create job untuk orang. Maksudnya kalau kita boleh menjana kerja dan kita hajarkan ke orang kerja kita, itu lagi bagus lah. Dan rules nombor 4, program yang kita nak sambung selepas SPM ni mestilah program yang mendapat pengiktirafan. That is my core yang saya nak cerita pada hari ni. So okey, balik kepada persoalan yang Puan Ani kata tadi, apa TS dekat depan tu? So TS dekat depan tu adalah dia punya singkatan bagi teknologis. So kalau macam arkitek ada AR, engineer ada IR, doktor perubatan ada DR. So as a technologist professional, kita berdaftar dengan MBOT, lulus certain qualification dan kita layak untuk gunakan title TS kat depan as a professional technologist. So that is me. So kan kalau dia orang mula dengan SKM, penghujung kepada kerjaya tu memang boleh pakai TS nanti. Ada potensi untuk TS ke akademik saja? TS ni dia di bawah MBOT, so dia ada proses dia lah. Maknanya mesti start dengan jurutera technician berdaftar, lepas tu graduate berdaftar, kemudian professional technologist lah. Dia ada dia punya step-step je lah. Tahu, tapi kalau dia orang ambil SKM, sebagainya. kalau dia orang pilih SKM potensi tak ada. Dia tak ada isu ambil SKM ke ambil apa, tak ada isu. Betul, itu yang kita nak beritahu tu. Even they go for skill and at the end pun dia orang qualified untuk professional kan? Tak ada masalah. Okay, my main focus pada hari ini, first kali saya nak bercerita tentang pengiktirafan, which is yang saya kata tadi, rule number 4. Rule number 4, bila kita sama belajar, mestilah program tu diiktiraf ataupun mendapat pengiktirafan. So dekat Malaysia ni, sebelum ni ada 2 badan akreditasi. Yang pertama MQA. MQA ni sebelum ni nama dia LAN. So saya ada opportunity lah duduk dalam jawatankuasa LAN, dan dalam MQA ni saya dah 10 tahun sebagai MQA punya assessor. Kemudian satu lagi badan akreditasi dekat Malaysia adalah JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, untuk akreditasi atau pengiktirafan bagi skills. Dan yang terkini 2018 ke atas, kita ada satu lagi badan pengiktirafan, badan akreditasi, iaitu MBOT, Malaysian Board of Technology, yang mengiktiraf kepada teknologis punya program. So persoalannya, kenapa perlu akreditasi? So akreditasi ni ataupun pengiktirafan ni perlu satu untuk tujuan artikulasi.
Artikulasi ni maknanya kalau kita nak sambung belajar sama ada dalam negara atau luar negara, maknanya dia kena ada satu artikulasi punya pengiktirafan. Okey. Yang kedua untuk tujuan kredit transfer. Contoh daripada diploma nak pergi ke degree, ada certain kredit transfer daripada universiti ni pergi ke universiti ni, ada certain kredit transfer yang dibenarkan. So that's the purpose of accreditation. Dan yang kedua, pengiktirafan bagi tujuan untuk masuk kerja. So bila masuk kerja sebenarnya dekat sana di industri pun dia akan refer kepada badan akreditasi untuk penetapan tangga gaji. Dia nak tengok, even katakan sama-sama buat keluar diploma, universiti ni punya diploma grade A, universiti ni punya diploma grade B, grade C, so dia ada penetapan tangga gaji dia lah. Based on that pengiktirafan yang dilakukan oleh panel SMKA. Kemudian pula di bawah MKA juga bagi program-program profesional dia akan ada kaedah penilaian dia MKA akan terima dokumen penilaian, kemudian MKA akan serah kepada badan profesional, contoh arkitek untuk penilaian bagi program arkitek, engineer untuk program engineer, dan persatuan perubatan untuk program-program profesional perubatan. So there's other things lah. Jadi bagi MKA ni dia punya pengiktirafan daripada sijil sampai ke PhD lah, through APEL punya pengiktirafan. So that's part of MKA punya structure lah. Saya dah bersama MKA selama 10 tahun dan kita dah pergi buat assessment kepada banyak program dan banyak type of institute lah dan juga universiti. Kemudian satu lagi badan akreditasi iaitu badan pengiktirafan adalah JPK. So JPK ni dulu namanya dia melalui beberapa evolusi lah daripada LLPPKK pergi kepada MLPK dan adalah JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. So Jabatan Pembangunan Kemahiran dia punya strukturnya adalah is occupancy based ataupun berdasarkan pekerjaan. Dia ada dia panggil NOS, National Occupancy Skill Standard ataupun standard kemahiran pekerjaan kebangsaan. Jadi kompetensinya diukur berdasarkan dua perkara lah. Yang pertama knowledge, skill, attitude, iaitu struktur penilaian kita akan melihat kepada tiga komponen ni, knowledge, skill dan attitude. Maknanya bila dia melaksanakan tugas kita nilai dia punya kompetensi, nilai dia punya knowledge yang dia apply dan nilai dia punya attitude dalam melaksanakan tugas. No point dia boleh siapkan kerja tapi kerja dia serabut. No point dia ada kemahiran tapi dia tak ada knowledge, dia tak faham fundamental kan. So bila kita buat penilaian kita akan merangkumi tiga elemen lah, KSA, knowledge, skill, attitude. Dan satu lagi syarat bila katakan competency based, dia mesti praktikal ataupun komponen amali itu lebih daripada 60%. Psikomotornya mesti more than 60%. So ada banyak program di bawah program kemahiran ni, sama ada full time program, part time program, modular punya program, ada yang SLDN ataupun program bersama industri, dan juga upskilling program bagi yang dah kerja, dan juga ada satu lagi yang sekarang dipanggil national standard. Contoh macam kita di Selangor kita buat satu untuk NDT, non-disruptive test, dia go by national standard, dia bukan occupational skill. Jadi program kemahiran ni dilaksanakan sama ada di institut secara berinstitusi ataupun di industri ataupun secara combination antara industri dan institut. Yang ni yang dipanggil program SDN ni. So untuk yang di institut dia sama ada dilaksanakan di institut awam ataupun di institut swasta. So that part saya akan cerita kemudian lah. So kemudian satu lagi yang ketiga yang saya kata start daripada 2018 tu adalah MBOT. Actually MBOT ni cerita dah lama dah. Daripada tahun 2010 ni kita dah cerita tentang perubahan Board of Technologies, tapi dia ada ding-dong dia. 2018 saya rasa kalau tak salah saya lah, barulah dia ditubuhkan secara rasmi Board of Technologies dan parking di bawah Kementerian Sains. So Board of Technologies ini adalah untuk mengiktiraf teknologis. So dia ada sedikit perbezaan antara skill dan teknologis. So teknologis ni dia applied, dia lebih kepada applied. Dan juga ada perbezaan antara engineering dan juga teknologis. So engineering mungkin mereka cerita, teknologis kita buat installation, kita verify installation. So dia ada perbezaan tu lah. Okay. Ada satu program di MTUN, Malaysian Technical University, yang saya terlibat dalam membangunkan dan mengendoskan, iaitu yang dipanggil program BTEC, Bachelor of Technologies. So Bachelor of Technologies ni kita create
sebagai laluan untuk pelajar-pelajar yang ada Diploma Vocational Malaysia yang dia dapat di KV dan juga pelajar-pelajar yang ada Diploma Kemahiran Malaysia yang dia dapat. PTEC dekat Ampton adalah laluan bagi pelajar-pelajar yang ada di KM dan ada di VM. The new things yang kita create dan dia punya structure ataupun komponen program dia lebih kepada hands-on. Ini masih baru lagi, tak ada yang graduate lagi. Saya rasa macam baru ada second cohort ataupun third cohort lah kumpulan pelajar ni. Dan cabaran di Ampton adalah pensyarah kena menguasai kemahiran lah. Itu cabaran dia lah. So mostly Ampton akan bekerjasama dengan ATEC, bekerjasama dengan beberapa training provider kemahiran lah. Because komponen-komponen kemahiran ni yang mahir dia hanyalah di institusi data kemahiran lah. Jadi untuk ibu bapa bila nak pilih program tu, saya syorkan untuk betul-betul tengok program di college yang nak tawarkan program tu, bahawa college ni memang dapat pengiktirafan. Sama ada dia diiktiraf atau program tu diiktiraf oleh MQA ataupun diiktiraf oleh MBOT ataupun diiktiraf oleh JPK. So dia ada few pengiktirafan yang dipilih. Because ada certain college swasta tu dia punya promotion gempak, canggih. Tapi sebenarnya program tu tak dapat pengiktirafan. So PT to the parent lah. Kesian dekat parent, kesian kepada budak-budak lah. Sebab kalau untuk program yang mendapat pengiktirafan MQA, normally college tu akan berdaftar sebagai institusi pendidikan swasta. Kemudian dia ada, kalau dia sebagai college university, dia boleh offer sampai ke master lah. Dan kalau dia full university, dia akan boleh offer sampai PhD program. Tapi ada juga setengah-setengah college swasta dia hanya offer program sijil saja. Ada, saya pernah pergi buat assessment untuk program sijil saja di college swasta tu. Terpulang kepada parent macam mana nak pilih, because ada certain program di college tu dia ada twinning dengan universiti dekat luar negara. So dia buat foundation first year Malaysia, dia pergi ke luar negara. So untuk JPK punya program, kebanyakan institut dia tak perlu berdaftar sebagai institusi pendidikan swasta. Dia hanya berdaftar sebagai pusat bertauliah saja, pusat bertauliah JPK. Itu beza dia lah. Jadi as a parent, menjadi tanggungjawab kita untuk kita semak dulu provider tu ataupun institusi tu berdaftar atau tidak, supaya isu pengiktirafan ni tidak timbul bila anak-anak dah tamat belajar. It's a waste lah kalau dah 3 tahun belajar, tiba-tiba program tu tak dapat pengiktirafan. Kita dah kena bayar loan dan sebagainya lah, ataupun kita dah keluar duit sendiri. So PT tu program lah. Okey, ada satu lagi orang tanya, program kemahiran ni boleh masuk kerja kerajaan ke tak? Don't worry. I'm part of the team yang terlibat dalam memastikan bahawa program-program atau persijilan kemahiran ni boleh digunakan untuk lantikan ke SPA ataupun lantikan ke perkhidmatan awam. So far ada 66 skim lantikan di JPA yang menerima pakai kelulusan SKM 3 dan Diploma Kemahiran Malaysia. Dan Diploma Kemahiran Malaysia in fact telah diiktirafkan setara dengan diploma yang dikeluarkan oleh universiti dan IPT di luar sana lah. So dari segi persetaraan tu dah dibuat, boleh cek dalam website JPA dan juga e-siraf atau juga website dekat JPA MQA. Jadi ini penting ni untuk tujuan lantikan dan untuk tujuan kerja. In fact macam saya kata tadi lah, salah satu tujuan akreditasi adalah untuk penetapan gaji. Industri atau di luar sana dia akan rujuk juga dengan JPA untuk penetapan tangga gaji bila graduan ni tamat latihan untuk di-employ bekerja. Okey Kak ni, boleh ya? So that is part of the pengiktirafan. So, sangat bagus. Yang penting tu yang boleh diserap. I'm so surprised ada 66 skim rupanya dalam JPA untuk yang dahsyat. Memang ni peluang kerjaya tu terlampau besar. Tak ada masalah, nak kerja kerajaan pun boleh. Itu yang paling penting tu, daripada takut dari kerja kerajaan. Now you open that. Memang boleh kerja kerajaan, ada skim dia tu sendiri, which very very good. Kan? Memang kena ambil peluang lah. Dan kita pun dah dalam era IR 4.0 kan. Ya, betul. So, sangat related lah saya rasa untuk teknologi kan. Okey.
So satu lagi yang saya nak cerita berkaitan dengan kita punya lepasan SPM. In average setiap tahun kita ada lebih kurang 450,000 lepasan SPM. Ramai kan? 450,000. Tapi universiti boleh absorb berapa ramai? Di situ Kemahiran boleh absorb berapa ramai. Yang hilang lagi tak tahu lah berapa ramai. So that 450,000 is huge tau, besar. Besar. Tapi yang kita masuk ke tertiary education, tak banyak mana. Kalau kita trace balik, kita ada lebih kurang dalam 60% je, 40% lagi hilang, lost somewhere, kita tak tahu kat mana. So this group, kalau kita boleh cari dan fokus in future, is very good lah. Because saya nak beritahu dekat sini lah, bila kita moving towards negara maju yang kita sasarkan sebelum ni adalah tahun 2020 lah. Bila kita moving towards negara maju, kita sasar bahawa kita punya pekerja ataupun kita punya tenaga kerja dekat negara maju normally mesti dikategorikan sebagai pekerja mahir. Kalau kita buat comparison lah dengan negara maju yang lain, even the closest adalah Singapore kan. Dia punya pekerja mahir is more than 50%. Tak salah saya 60% dia punya pekerja mahir. That's why teknologi yang ada dekat sana dan juga pendapatan per kapita negaranya tinggi. So dia boleh dikategorikan sebagai negara maju. Malaysia aim to be negara maju by 2020, tapi 2020 kita being hit by this COVID-19, so mungkin kita kena adjust balik lah. But certain state di Malaysia ni dah capai status negeri maju. So dalam RMK 11 iaitu tahun 2015 hingga 2020, kerajaan mensasarkan 50% daripada school leavers join program TVET. Actually TVET ni dah daripada tahun 2015 kita ada satu tagline, mengarus perdanakan TVET. Jadi tujuan ni kita untuk fokus kepada anak-anak muda lepasan sekolah ni untuk join program TVET lah. So kita sasarkan pada RMK 11 50% join TVET. Tapi kita tak capai. Yang kita dapat dalam RMK 11 hanya 33% sahaja yang join TVET. 33% ni dah gabung semua ni, dah gabung program TVET yang ada dekat Institut Latihan Kemahiran, dah gabung program yang ada dekat UniKL, gabung program yang ada dekat Politeknik dan sebagainya. So, kita dah lose kita punya, kita dah longgarkan kita punya, kalau ikut TVET ni mesti 60% praktikal, tapi kita longgarkan sampai ke 50% komponen praktikal, kita klasifikasikan dia sebagai TVET jugalah kan. Sebab kita nak moving towards negara maju, maka kita nak lahirkan lebih ramai pekerja-pekerja mahir. So ada dua kaedah, satu memang train daripada awal jadi pekerja mahir, yang kedua dia kerja sebagai separa mahir, lepas tu kita upskill dia jadi pekerja mahir. So that is another strategi yang dibuat oleh kerajaan. Sebab untuk makluman, at this moment bilangan pekerja yang cakap macam ni, pekerja yang berkemahiran rendah ataupun separa mahir dekat Malaysia sekarang ni kita masih 72%. Maknanya kita punya pekerja mahir baru dalam 28% je. Macam mana kita nak capai negara maju kan kalau kita punya pekerja yang separa mahir dan tidak mahir tu masih masih rendah, baru 28%. Jadi kita masih kena bergantung dengan pekerja mahir daripada luar negara, dengan foreigners dan sebagainya, expat semua kan. Jadi it's very challenging to us. RMK 12 apa yang kita boleh buat? Kita sasarkan 35% tenaga kerja mahir. RMK 12 ni sekarang ni, maknanya 2020 sampai 2025 kerajaan sasarkan Malaysia boleh capai 35% daripada guna tenaga kerja sekarang ni adalah mahir. Maknanya daripada RMK 12 tadi 28%, kita nak naikkan sikit lah, naikkan 7%, jadi 35% pekerja mahir. Itu pun bila katakan dah COVID ni, kita dah 2 tahun berehat ni, macam mana nak produce, so kita punya productivity pun dah rendah. So it's a challenge to us juga ni. So kami sebagai salah seorang
Kira kalau Betul tak, graduan yang lepasan SPM sekarang ni, macam mana dia nak ambil peluang dalam 35% tenaga mahir ni? Bidang, that means di mana dia orang patut sama belajar to be in the part of tenaga mahir? Dia bukan dekat mana dia pilih. Dia kena pilih program yang macam mana. Dia universiti sekarang ni dekat universiti pun bila katakan 2015 ke atas, bila kita kata kita nak mengarus perdanakan TVET, ada certain program dekat universiti dia dah tukar. Kalau dulu contoh macam dekat UNIMAP, kalau sebelum ni 60% dia punya program adalah engineering. Sekarang ni dia dah kurangkan, instead of 60%, 40% saja engineering, lagi 60% dia fokus kepada teknologi kejutaan. So dia switch dia punya polisi tu. Jadi as a parent, sebenarnya kita bukan pilih universiti, kita pilih program mana yang kita nak follow. Ini penting ni, tips penting ni. So, kena pilih program. Betul. Kadang-kadang orang pilih universiti. Program, bukan universiti. So very good. So RMK 12 kita mensasarkan 60% join TVET. Kalau dulu masa RMK 11 kita sasar 50% join TVET, tapi kita tak capai. RMK 12 ni kita sasar 60% join TVET. Maknanya kalau katakan daripada 450,000 tu, kita expect 270,000 school leavers join TVET. Macam mustahil saya rasa. Mustahil pun. Macam mustahil. Macam mustahil. Sebab saya kata tadi, saya belum lagi yang tak dapat dikesan tu kan. So sebenarnya banyak agensi yang berperanan lah. To tell you frankly untuk melaksanakan latihan kemahiran ni dekat Malaysia ada 7 kementerian yang mendapat tanggungjawab untuk melaksanakan program ni. Maknanya Institut Latihan Kemahiran Awam ada dekat 7 kementerian. Memanglah ada isu itu tadi, ada audit kata kenapa sampai 7 kementerian, dekat negara lain 1 kementerian saja, kenapa ada overlapping dan sebagainya. Tapi these are the strategi atau pendekatan yang kerajaan Malaysia gunakan lah. Maknanya kita go with 7 kementerian, setiap kementerian ada dia punya focus group tertentu, setiap kementerian ada dia punya inspirasi tertentu. Mungkin ini fokus Bumi Putera, ini fokus kepada industri, ini fokus kepada program entrepreneurs kan. So that's yang menyebabkan ada 7 kementerian lah. Actually ada 9, tapi dua lagi kementerian dia fokus kepada mereka yang dalam servis, bukan school leavers SPM lah. So that 7 kementerian adalah fokus untuk school leavers SPM. Contohlah macam yang puan-puan memang ada education khas. Memang daripada EPU ada allocation untuk 7 kementerian ni bagi melaksanakan program TVET. So, contohlah kalau katakan yang Puan Ani sebut sebelum ni, dekat MARA kita ada IKM, kita ada GET MARA, kita ada KKTM, apa lagi, kita ada UniKL. Itu semua yang jalankan TVET tu. Kemudian ada lagi program yang separuh TVET ataupun dia punya arts program di bawah MARA punya agensi. Contoh macam di College Professional MARA kan, College Politeknik MARA is part of it lah. Yang mana certain program is pure arts program ataupun pure engineering program, tetapi bukan TVET lah. Tapi MARA ni dia punya kelebihan sebab dia ada banyak agensi di bawah dia lah. Okay. Lepas tu kita ada dekat BPTV. Dekat BPTV kalau tuan-tuan perasan lah, satu memang niat untuk 5 tahun sebelum ni dah popular lah, college vocational. So, tapi college vocational ni start daripada form 4. Maknanya dia pelajar-pelajar habis PMR, option untuk masuk ke KV. Dan di KV ni dia jalankan program selama 5 tahun. Kumpulan pelajar tu akan dapat diploma vocational Malaysia. So anak saya ada seorang lah dapat DVM. Kemudian ada lagi program kemahiran yang dilaksanakan di bawah Kementerian Pendidikan di PPTV juga, di sekolah-sekolah biasa. So dia dapat juga sijil kemahiran. Di bawah Kementerian Pendidikan kita ada lagi College Community. College Community pun buat program TVET juga. Dan dia memang untuk lepasan SPM. Cuma program dia ada program full time, ada program yang secara modular pendek-pendek. Di bawah Kementerian Pendidikan kita ada lagi Politeknik. Kan, Politeknik pun ada certain program dia memang buat full fledged program diploma ataupun degree, dan juga ada yang dia buat program TVET juga.
So Kementerian Pendidikan sendiri sebenarnya memang because dia ada mass lah, dia ada big group lah dekat sana. Jadi dia memang yang mendominasikan lah dari segi population lah. So kalau katakan dari segi TVET punya population, dia lebih 30% JTM ataupun Jabatan Tenaga Manusia di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kita ada ILP, kita ada ATEC, kita ada JMTI, which is ini di mana saya adalah. So ada 32 institut semuanya. So dari segi market domination, JTM conquer about 22% daripada TVET punya program lah. Kemudian kita ada Kementerian Belia, di mana saya start mula kerja dekat Kementerian Belia. Kita ada KBN, kita ada IKTBN. So total semua ada 22 institut di bawah Kementerian Belia. So market domination taklah besar sangat, baru dalam 12% untuk TVET lah di Kementerian Belia. Dan kita ada lagi pusat-pusat bertauliah awam yang lain. Sebab macam saya kata tadi lah, ada 7 kementerian yang melaksanakan latihan kemahiran. Contohlah, kita ada dekat Jabatan Pertanian pun ada juga program. Sama ada dia buat di National Agro Training Center ataupun dekat dia punya Institut Pertanian, dia buat program juga. Kan? Kemudian kita ada lagi dekat pusat-pusat pembangunan negeri macam PSDC, Selangor HRDC, Negeri Sembilan Skill Development Center, Perdatek, Puspatri, Kismet, Kedah dan sebagainya. So yang ni pun buat program kemahiran juga dan ditaja sepenuhnya oleh kerajaan. Kemudian kita ada lagi lah yang di lain-lain di Institut Veterina pun ada, dekat kolej negeri pun ada, kolej di bawah daripada kerajaan negeri. Contoh kolej Yayasan Pelajaran Johor, kolej-kolej yang di bawah kerajaan negeri itu pun melaksanakan program TVET juga. Belum cerita lagi yang macam dekat Arista, dekat Fahma semua ada kan. Kalau katakan di bawah JKR sendiri pun dia ada ABM, Akademi Binaan Malaysia, dan itu melaksanakan program TVET juga. Ada satu macam kereta api Tanah Melayu dekat Batu Gajah sana pun dia ada buat program TVET juga, fokus untuk rail dan juga bagaimana nak membaiki lokomotif kan. So it's very wide sebenarnya untuk TVET ni, sebab macam saya kata tadi, TVET ni dia berasaskan pekerjaan. Jadi dia punya bidang dia adalah pekerjaan. Contohlah kalau katakan juru kimpal. Juru kimpal tu adalah satu pekerjaan. Itu welding kan. Kalau katakan pipe fitter, pemasang pipe. So dia adalah berasaskan pekerjaan. Memang senang lah. Compare dengan program akademik. Program akademik dia normally kita cerita contoh engineering kan, engineering dia ada banyak lagi dia punya fokus-fokus dia kan. Accountancy ada banyak lagi fokus-fokus dia. So macam katakan tukang masak. Kan dia adalah satu pekerjaan. Jadi itu yang membezakanlah antara kemahiran dan juga akademik. Kemahiran dia fokus kepada pekerjaan. Jadi that's why senangnya kalau saya as a parent ataupun as a pak saudara, selalu kalau anak-anak saudara saya tanyalah 5 years down the road, 5 tahun akan datang dia nak jadi apa? Bila kita tanya tu nak jadi apa, maknanya dia dah ada goal, dia dah ada impian. From there senang kita nak channel dia pergi ke mana-mana kan. Itu yang saya buat lah dengan anak buah saya lah. Contoh ada seorang tu lah, dia kata nak jadi cikgu. Okay, saya tanya balik, agak-agak dekat diri kau ni ada ciri-ciri cikgu tak? Maknanya ciri-ciri cikgu ni kena cekal kan, kena mana menghadapi kerenah kanak-kanak tu. Kalau jenis pembengis ya ataupun ni tak boleh jadi cikgu, tak boleh. So kena ada ciri-ciri tu. Kalau katakan nak jadi tukang masak, tak pernah tengok pergi dapur pun, bawang pun tak kenal, macam mana kan. So dia mesti ada develop daripada awal lah dia punya minat tu kan. Baru mudah. Jadi tanggungjawab parent untuk mengenal pastilah minat-minat ni. So itulah yang paling penting. Macam saya kata je lah, saya nak revise balik. Dari segi dia 4 rules. Yang pertama minat dan passion. Yang ni kita boleh tengok dekat ujian psikometrik yang dibuat daripada sekolah dan juga as a parent, dia boleh detect lah dia punya anak punya kecenderungan. Yang kedua dia punya dream. Sebab apa? Dream ni akan menjadikan dia punya fokus. Penat tahu kalau katakan kita pergi universiti belajar bidang yang kita tak minat, dia jadi satu seksaan kepada diri dia. Seksaan lah, aku nak kena menghadap benda-benda ni, Allahu Akbar. Jadi kalau dia tak ada fokus, susah lah kan. Sebab benda tu mungkin dream bapak dia ataupun dream nenek dia kan, bukan dream dia. Jadi dia penat lah. Dan yang keempat, pekerjaan tu boleh cari makan.
Memanglah kadang-kadang kita kata dia betul-betul minat. I tell you, my youngest daughter lah. My youngest daughter, dia punya interest dia memang dancing lah. Dia menari. Dia nak menari lah. Dia pernah perform dengan K-pop punya band semua lah. Tapi dia dah ada fokus. Dia kata, once I graduate, I nak buka I punya studio sendiri. I nak buat I punya kelas. Mana dia dah ada fokus lah. Walaupun kita kata, menari kau boleh cari makan. Kita tak kan. Tapi dia dah cakap dia dah buat macam mana kan. So for me, okay, I sokong dia lah. Dan yang keempat tadi, dia nyeru sama 4, program itu mestilah dapat pengiktirafan. So kita tak nak bazirkan masa, kita tak nak bazirkan duit lah. So mesti diiktiraf. So pengiktirafan ni dia ada 2 lah. Satu, iktiraf program. Yang kedua, pengiktirafan kepada institusi itu sendiri. Normally dia tu pengiktirafan lah. Institusi dan juga program yang ditawarkan. Okay, Kak Ani. Thank you very much, Kak Jack. Alhamdulillah. Weh, padat, compact. I pun macam, tapi kan thanks a lot. Banyak sangat new information yang you share pagi-pagi ni yang I pun baru expose. Dan I totally agree dengan 4 step yang you propose tadi kan. Yang minat, sebab memang budak-budak nak belajar kan. Dan jadi we as a parents ni kita support lah apa interest anak-anak kita kan. Betul. Nowadays bagi saya ada rezeki. Allah dah letak dah rezeki tu pun kat mana. So kita kena cari, dan if we do the thing that kita minat, performance dia akan jadi superb. Kan? Because kita akan enjoy doing things. So dia tak stress kan. Nampak lah kalau kita go. And then the best one is iktirafan, of course. Satu kali saya nak tambah satu lagi. Based on saya dah 27 tahun dalam training ni dan dah 16 tahun jadi pengarah ni lah. So salah satu KPI kepada kami adalah employability rate. So employability rate ni penting lah. Maknanya kita nak program yang kita buat tu budak dapat kerja dalam masa 6 bulan. So far untuk program kemahiran kita tak ada masalah untuk achieve 90% and above employability rate dalam masa 6 bulan selepas dia tamat. Okay, 90% is very high rate. Yes, itu yang kami punya pride lah. That was kami punya pride. 90% dapat kerja dalam masa 6 bulan selepas dia tamat. In fact, untuk 2 tahun kebelakangan ni, Menteri bagi target kat kami, dia nak sebelum dia bergraduan tu dia dah dapat kerja. Dia kata 10% daripada you punya graduate mesti being employed before they complete dia punya study. That's a new challenge for us lah. Tapi apa yang nak diceritakan bahawa dibandingkan dibandingkan dengan program akademik, program kemahiran ni senang dapat kerja. Itu satulah one point, senang dapat kerja. Cuma isunya sekarang ni pengiktirafan di peringkat industri lah. Ada kalanya pelajar-pelajar ni tidak dibayar setimpal dengan kemahiran yang dia ada. So luckily kerajaan ada basic minimum salary kan. Maknanya kalau kata 1,100 dia kena bayar 1,100 lah. Kalau 1,200 dia kena bayar 1,200. Luckily ada that. Kalau tak ada that, kebanyakannya dah di-exploit oleh industri lah. Cuma based on our study, kebanyakan mereka ni selepas 3 tahun dia punya gaji akan leapfrog because syarikat dah nampak dia punya kompetensi, dah nampak dia punya kemahiran. Tapi it took them 3 years lah. Jadi bila itu kami sebenarnya kena pantau budak-budak ni bila dia tamat sampai 3 tahun. Tapi that's the record yang kita ada lah. Berapa kali ganda daripada basic pay mula-mula? Tak tentu. Ada certain tu dah sampai ke belas-belas ribu. Bergantung kepada kemahiran. Because dia kemahiran ni ada sampai certain kompetensi tu dia tidak lagi dia bayar ikut bulan, dia bayar ikut jam. Ataupun dia bayar ikut task yang dia laksanakan. That's why bila bayar ikut jam atau bayar ikut task, kita accumulatekan 1 bulan dia dah pergi belas-belas ribu lah. Puluh-puluh ada kan? Macam weather laut dalam kan? Dia go by hours atau by certain task lah. Itu dah skill lah. Even macam katakan CNC programmer kan. CNC programmer yang buat macam 12 axis untuk medical instrument punya kilang. Dia akan bayar setiap mesin setiap program. 300 per mesin per program. Contoh lah. Kalau ada setengah dia dapat lebih lagi kan. So you imagine lah satu mesin berapa banyak kan. Satu kilang ada berapa mesin. Satu hari berapa mesin dia boleh buat. So satu bulan berapa banyak dia dapat. So this go by task. Ada certain tu go by dia punya ni lah hours. So that's membezakan lah orang yang ada kompetensi ni. Cuma ramai yang tak perasan.
I pun baru realize tadi, rupanya untuk yang TVET dengan kemahiran ni, program tu memang dah design by Kerjaya tadi. Kan, you nak jadi apa tu you ambil Okupansi. kan. Yes. Itu kalau katakan boleh serve dalam JPK punya website, tengok kepada National Occupancy Skill Standard, NOSS. National Occupational Skill Standard, NOS. NOS is design ataupun NOS itu dibangunkan berdasarkan pekerjaan. Jadi senang nak ceritakan budak-budak kan. Betul. Nak cerita apa? Dia ada di bidang-bidang ni. Kan, betul. Inilah yang parents kurang. Lepas tu kalau kata dulu lah masa sebelum COVID kan, every year KPT dengan KPT lah akan buat road tour untuk yes. Kan. Sekarang ada tapi buat secara virtual. Tapi the thing is masa tu budak-budak tak akan pergi kepada yang teknikal ni, nak pergi ke IPT awam je. Glamour, masuk universiti glamour. That's why. So sekarang ni untuk anak-anak kan, saya nasihatkan lah, jangan fikir glamour lah. You fikir Kerjaya depan you tu. Memang bagi saya orang duk bising tak ada kerja, this is the thing. Kita dah bagi pun sharing macam mana you nak go for the Kerjaya you another 3 years or 4 years ke. Hari ni alhamdulillah kita dah sharing bagi saya, ya Allah, membuka minda betul lah. Dan a lot of things actually walaupun selain daripada Institut Latihan Kemahiran Awam, kita ada lagi Institut Latihan Kemahiran Swasta lah. So tapi yang swasta ni mainly dia punya program tidak berat sangat. Contoh kalau katakan program yang highly engineering tu swasta tak mampu buat lah kan. Jadi dia leave it kepada agensi kerajaan yang buat lah. Basic lah kan. Tapi macam program-program macam elektrik ataupun timpalan dia mampu buat lagi lah. Tapi kalau kata nak buat mesin CNC, satu mesin yang harga 2 juta tu dia tak mampu dah nak beli kan. So dia lebih kepada kerajaan lah untuk invest dekat situ. Macam oil and gas pun kan, I don't think private dia memang in-step yang under Petronas lah yang akan yes. Oil and gas ni dia punya beauty part of it, dia ada banyak CJ profesional. Jadi bagi setiap syarikat tu dia ada lain dia punya CJ profesional. Contoh Petronas pakai CJ profesional lain, Exxon Mobil pakai CJ profesional lain kan. Jadi kita kena pandai dekat mana kita nak masuk lah. Normally kena ada foundation asal lah. Asas dia kena tahulah, sama ada kalau nak masuk kepada welding kena ada asas welding. Kalau nak pergi kepada yang instrumentation kena ada asas instrumentation. Electrical kena ada asas instrumentation, baru boleh mengkhusus kepada brand-brand oil and gas yang mana yang dia nak masuk tu lah. So those yang minat oil and gas, so untuk asas ni memang kena dapat dekat LP. LP lah kan. Ini yang dia orang tak tahu ni, kalau nak ambil oil and gas kat mana? Dekat LP ada, dekat IKM ada. Sebab kadang-kadang kita kena tengok dekat pelantar minyak tu apa yang ada. Dekat pelantar minyak tu ada welding, ada dia kena sambung pipe kan. Jadi di situ dia kena ada kemahiran dari segi untuk welding ataupun pipe joining ataupun pemasangan pipe gas. Kemudian dekat pelantar minyak tu pun ada generator. Bila ada generator keperluan elektrik kan. Selain daripada tu dekat pelantar minyak ada control panel. Jadi that part instrumentation dia kena tahu. Kemudian dekat pelantar minyak juga ada memerlukan kemis untuk faham dari segi chemical. So that one tak ada buat dekat Institut Latihan Kemahiran biasa, mainly universiti ataupun dekat Unicare ada few program yang buat kan. So banyak lah. Even kalau nak bagi tahu dekat pelantar minyak pun ada cafeteria. Kan boleh jadi chef. Chef pun diperlukan dekat sana. Tukang hidang pun perlu dekat sana. Jadi kita kena faham situasi bekerja dekat pelantar minyak tu, apa pekerjaan yang ada. Kadang-kadang orang dia ingat oil and gas dia nampak welding saja kan. Dekat pelantar minyak tu macam-macam ada kan. Dekat pelantar minyak pun ada katil semua. Jadi kena ada orang yang uruskan dari segi katil semua, dia punya dormitory semua tu. Housekeeping kan. Dengan housekeeping kena very diversify lah kan. That mean those yang diploma ataupun ambil sijil hotel management pun boleh pergi kat situ kan. It's not only to the hotel. Boleh pergi oil and gas juga. Yes juga kan. Oil and gas juga. Jadi orang tak nampak benda tu kan. Betul. Orang contoh orang kata kalau belajar kulineri tukang masak kau nampak pergi restoran je. Habis kalau malas kerja restoran buka gerai dekat tepi jalan. Tapi sebenarnya dekat atas kapal tu pun ada memerlukan tukang masak. Dekat oil rig pun perlukan tukang masak.
Kan, jadi it's very diversified lah. In fact, kalau katakan as a culinary ni, dia rank and file tau. Dia kena start daripada bawah. Dia bukan boleh terus pergi sausuk punya chef kan. Dia kena start daripada bawah. Kena faham dari segi flow kerjaya tu lah. Tapi dia ada rank and file. Ya, saya cakap baru ni, whatever you ambil pun kerjaya tu memang dah ada. Cuma kita macam tu tak pergi mencari gali dekat oil and gas tu. Oh, punya boleh jadi chef dekat oil and gas punya pelantar. Betul lah. Dia gerudi ke apa kan. Orang-orang tak nampak benda tu kan. Even macam sekarang ni, kalau katakan ada satu lagi dia panggil feeder boat tau. Maknanya untuk ambil orang dekat darat, hantar ke pelantar. Because dia akan tukar-tukar 4 jam sekali, 4 jam sekali, 4 hari sekali, seminggu sekali. So dia ada perkhidmatan untuk boat bagi feeder orang ke sana. Dia ada boat ke helikopter ke, itu pun adalah satu pekerjaan. Itu pun adalah satu bisnes. Jadi kita kena tengok opportunity kat situ. Kalau orang yang pandai, dia dapatlah opportunity tu. Tapi kalau kita tengok je, memang tengok lah, tak dapat lah. Itu yang saya cakap. So dalam masa sebelum you online review ke whatever, now is the time to study dulu. Cari, jangan malas kan. Tanya orang kan. So alhamdulillah dia tak malas. Budak-budak sekarang ni dia kata go with flow. Dia suka go with flow tau. Term dia cakap dia go with flow. Even yang dah habis degree pun dia kata tak go with flow. Dia nak kerja go with flow. Tu susah. Dia tak nak fokus kan. Dia kena fokus. Dia kena fokus. Dia saya selalu cakap dekat 5 tahun lagi nak jadi apa. From there kita dah boleh tolong lah. Sekarang dah saya cakap lah. Pak Long ada kroni, Pak Long boleh ajar lah. Tapi kita tak bagi tahu 5 tahun lagi nak jadi apa. Pak Long kabel kuat. Pak Long kabel kuat. The experience that you have 27 years tu memang, I think memang apa yang you cakap tu bukannya benda yang kita dapat daripada Google, tak, from your experience. And then sama you pun terlibat dengan polisi government kan. Terlibat dengan syllabus edukasi. So memang for me kita hari ini kita mendapat nasihat daripada orang yang bagi I pakar dan dalam bidang. So siapa-siapa yang bersama saya pada pagi ni dalam AB Live ni boleh saya cuba nak stress satu lagi. Kak Ni dah cakap baru ni kan, bahawa daripada laluan kemahiran boleh pergi ke akademik. So untuk makluman, mulai daripada tahun 2020 Kabinet dah endorse, dia panggil persijilan tunggal. Maknanya daripada kemahiran SKM 1 hingga 5 kita dah merge dia punya badan pengiktirafan JPK dengan MKA dah gabung. Kita dah gabung MKA dan JPK dah gabung untuk persijilan tunggal TVET. Jadi pelajar-pelajar ni dia punya accreditation dia adalah dinilai secara bersama oleh MKA dan JPK, register dekat JPK. Jadi daripada tahap 1 sampai tahap 5 accreditation adalah combination of JPK and MKA. Kemudian selepas tahap 5 dia boleh bridge pergi ke akademik. Sama ada program intern untuk dia punya BTEC ataupun secara credit transfer dan artikulasi bagi program yang bukan teknologi. So boleh dibuat semua. Saya pun dalam terlibat dalam design few program lah. Saya design few. In fact sekarang ni saya tengah buat dengan UMP untuk program BTEC kerjasama kerjasama dengan Atek Jelantot. So kita cuba merge because bila kita laksanakan kemahiran ni, pensyarah-pensyarah dekat universiti dia bergantung kepada kami dekat institut desain kemahiran yang lebih mahir. So dia orang pensyarah tak mahir. Jadi kita bukan terpaksa lah, memang kena bekerjasama sebenarnya. Dia kat dunia ni tak hidup seorang, kena hidup secara leveraging, kita bekerjasama dengan blended. Yes. But for me apa yang good news lah untuk siapa yang pilih kemahiran, because kemahiran kita tahu yang dia tak perlu akademik yang tinggi ataupun dia dapat 1 kredit 2 kredit 3 kredit tu pun dah boleh ambil kemahiran. Bukan I nak bagi semangat ataupun nak buka minda sikit budak-budak yang tak ada kredit ni. Kan? Saya suka cakap, saya jarang saya akan kata untuk budak-budak yang tak boleh pergi ni lah. Saya selalu kata it's alternative choice. Alternative choice because yang masuk dekat tempat kami ada setengah budak straight A pun ada masuk. Budak straight A pun ada masuk dekat Atek, dekat LP because dia nampak dia punya fokus.
dia nampak dia punya fokus. That's why saya kadang-kadang tak suka lah nak classifykan dia orang ni sebagai apa low achiever ke ataupun yang tak boleh pergi lah kan. So itu yang even masa bersama dengan sekolah, bersama kaunselor sekolah pun saya kata kita jangan guna perkataan tu lah, kita guna perkataan alternative choice. So that budak-budak ni dia akan nampak lebih besar lagi lah dia punya scope tu lah. Tapi tak boleh buat apa lah kalau result dah ni, you jangan rasa dia the end of it kan. Kadang-kadang masalah kita ni dah dapat result macam tu end of it. Sebab untuk makluman tak semestinya All England tu forever All England kan. Faham tak All England? Tak semestinya kalau you punya SPM tu All England, you forever All England. Because among kami MRSM student pun ada yang nobody but suddenly become somebody kan. Yes. Yang somebody tu memang somebody lah. Macam mana kita ambil peluang lah. Yes. Jangan lupakan diri kita. Jangan. Don't ever. Determination tu. Yes. Yang penting you nak kan whatever pun saya cakap. Result now jadikan sebagai satu permulaan kepada kehidupan you. Because there's a way untuk whatever you have now, ada jalan dia, ada laluan dia. So ambil peluang. That's why kita buat sharing macam ni. So nampak for me is very huge opportunity yang ada rupanya. 7 agencies government bagi training, Allah Akbar. Kan? So dalam bidang masing-masing. Banyak kan? So dalam bidang masing-masing. Dulu EPU cuba fokus lah. EPU dulu cuba fokus marah buat elektrik saja kan. ILP buat machining saja. Tapi tak boleh sebab demand tu tinggi. Jadi kita kena overlap juga. Siapa yang boleh offer je kan, tak ada masalah. Dulu EPU memang cubalah buat macam tu tapi demand tinggi. So industri pun nak kita buat je lah, offer lah walaupun nampak overlap. Tapi still kita tak boleh fulfill industry need. I tell you, even though kita dah buat banyak ni, untuk makluman untuk tahun 2020 kita ada 66,000 yang student yang berdaftar untuk program kemahiran ni. Tapi industri nak lebih lagi. Kita tak boleh nak cope up dengan apa industri nak. Tempat cukup kan masih menanti orang untuk masuk. Banyak lagi tempat. Banyak lagi kan? Banyak lagi tempat. Jadi yang you cakap 200,000 tu memang boleh kalau kita kata kita RMK sebelah kita sasar 50% join TVET. So daripada 450,000 tu 225,000 yang join TVET kan. RMK 12 kita sasar 60% which is 270,000. Sekarang ni yang berdaftar baru 66,000. 66,000 untuk public punya agensi. Campur swasta kita katalah dapat 100,000. Kan baru 100,000 daripada 270,000 still tak boleh nak ni lagi lah, banyak lagi kosong lah. Dan belajar kemahiran ni tak tinggi pun kos dia, murah je. Kan yang penting kos murah berarti peluang besar. Kadang-kadang orang risau dari segi kos tu murah ya, tak ada masalah. In fact kita ada pinjaman Kebadan Tabung Kemahiran kan yang ada certain agensi tu bagi percuma ya, macam dekat IKBN belajar free ya. Kan sampai ke diploma free ya. Betul. Ambil je lah peluang kan. Ambil lah peluang. Yalah. Program-program tu kita kena tengok program sebenarnya. Macam saya kata tadi, kita kena tengok program bukan tengok institut. Ada certain program, ada certain institut tu dia offer sijil kemahiran campur dengan sijil profesional which is more value kepada sijil. Senanglah dapat kerja. Ada certain institut dia hanya offer SKM sahaja. So kena study lah dapat. Betul. So itu because sijil profesional ni akan give more value kepada nilai sijil kita tu bila kita graduan. Jadi nak demand gaji pun senang. Betul, value added kepada graduan tadi kan. Dan yang I happy tadi after 3 years tu lah dia punya gaji dahsyat. So peluang and then 90% employability rate tu. Dia punya lead floor tu dahsyat. Tinggi, very high. Yes. So anak-anak di luar sana sekarang ni bagi saya ambil peluang dan sharing kita pada pagi ini alhamdulillah sangat informatif dan membuka minda kepada anak-anak dan juga parents lah kan. So kita kena ambil peluang untuk masa depan yang memang insya-Allah telah pun government dah design pun untuk bila hala tuju kepada negara maju tadi kan. Of course clear pass pun semua tu ada. So kita lah kena jangan negara maju biarlah government buat, but we are the part of it sebenarnya. Kita yang menggerakkan negara maju tu. So kita kena contribute lah kan. Kita yang akan jadi player nanti tu.
ada player sebenarnya. So anak-anak yang daripada 450,000 tadi tu yang hilang tu come back. Tolong balik. So 450,000 school leavers yang hilang dalam 50,000. So maknanya dapat dalam 40,000 yang kesan kan. Sebab dia ada peluang lagi kat sana kan. Jadi siapa yang dengar pada pagi ni, parent yang ada mungkin do more sharing untuk kalau punya perkongsian maklumat untuk teknikal pada pagi ni lah. So insyaAllah kita pun dah ada 11.30. Nelly, tapi insyaAllah Tuan Kedet kita akan panggil lagi you. Ada banyak lagi. Boleh. In fact sebenarnya ada satu ya, tadi saya dah bincang dengan Kak Ani kan, yang ada satu quotation lah. Ada satu quotation yang kata 60% of the future job Macam tu yang is not exist today. Betul. 60% of the future job is not exist today. Maknanya 60% daripada kerjaya akan datang tu tak ada lagi ni. Sebelah macam kita kata sekarang ni. Dulu kita tak terfikir pun ada e-hailing, GrabFood apa semua kan. Tiba-tiba bila PKP ni benda ni satu kerjaya. Dia call gig economy kan. Orang tak terfikir pun. Sebelah nanti situasi dia 60% kerjaya akan datang tu tak jumpa lagi tu. Jadi kita boleh sama-sama bincang dalam kaji ni. Tapi yang penting bagi saya lah, kita tu kena ready. Kita kena ready. Kena ready kan. You must have knowledge, you kena ada cert. So bila benda tu datang situasi tu, kalau kata sesuai dengan you will take the kan. Kita kadang-kadang remaja sekarang ni dia fikir jalan mudah. Jalan mudah makna kata tak payah pergi sama belajar, bawa motor, jadi GrabFood, sehari boleh dapat 300-400 kan. Kalau sebulan tu dah tinggi dah, tak perlu belajar dah lama kan. Tapi kena ingatlah, benda tu, pekerjaan tu boleh long lasting tak? Kita kena fikir kan, sebagai GrabFood delivery kan, dia boleh long lasting 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Boleh tidak? And then dari segi risiko macam mana? Bawa motor tu risiko aksiden, risiko panas, hujan. Belum cerita part kompetitif. Sekarang ni makin banyak syarikat yang e-hailing dan juga Grab ni kan. So kena fikirlah. Kadang-kadang budak-budak ni dia fikir jalan mudah ya. Tak payah pening-pening lah. Kan ada motor boleh dapat cash reward duit hari-hari cukup lah. Tapi 3 tahun akan datang. Kau nak kahwin, nak sara anak orang, boleh sebab tak ada sebab dengan macam tu. Betul. So boleh somehow beli aset ke tidak kan. Jadi kena fikirlah. Bukan hanya fikir satu jalan mudah kan. Kadang-kadang anak-anak kita ni dia suka fikir satu cara yang straightforward, mudah sajalah. Masa tu je, ke depan nanti fikir. So ke depan fikir lain kan. So kau selama mana nak duduk dengan bapak kan. Bapak pun dah lama nak fed up juga kan. Fikir juga nak rehat. Bapak pun kalau bapak meninggal tu kangkang-kangkang kan. Jadi benda ni semua kena fikir semualah. Jadi kena cari satu kerjaya yang stabil kan, yang boleh menjamin masa depan. Boleh je, bukan tak boleh nak buat e-hailing, nak buat GrabFood tu, tapi bukan dia main kerjaya kan. Mungkin sebagai masa lapang, nak isi masa nak release stress. Ramai pun engineer yang kerja buat Grab. Tapi kan? Peralihan kan. Because tak ada job kan. Dia masuk balik dalam bidang pekerjaan. Betul. Jadi anak-anak muda ni jangan fikir singkat lah. Kena fikir panjang. Ego pun you kena ada sijil lah dalam bidang apa pun, dan yang paling penting bidang you minat lah. Then you have the cert. Professional ke diploma ke degree itu you design sendiri, but you must have that. Ke depan ni memang diperlukan benda tu. So ada peluang yang ada sekarang ni kan, you mula dengan sijil and then naik pada advance sikit kan, ni professional. So banyak sangat peluang lah, insyaAllah. Okay, thank you very much Tuan Kedet. Alright, sama. Dan terima kasih pada perkongsian dan terima kasih kepada mereka yang bersama kita sepanjang 1 jam almost lah kan, besar juga. Lama juga, ingat sekejap lah. Sebab dia banyak-banyak benda. Jadi biasa macam tu lah, I kadang on air dengan radio KL sebagainya, memang 1 jam kita tak cukup. Betul. Kita banyak dengan benda nak sharing kan. Ya, yang penting kita bagi dia orang nanti untuk next. Apa lagi yang nak share kan. So thank you very much. InsyaAllah jumpa lagi. All the best. So salam Jumaat. InsyaAllah.
pukul 10 juga, tapi mungkin saya seorang dululah, nampak Tuan Kenneth akan come back nanti, kita akan bincang lagi apa perspektif yang kita nak share untuk parents kan. Benar. Lagi ada peluang. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.